Murid tahun 5 lemas akibat bermain air banjir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang kanak-kanak berusia 11 tahun ditemukan lemas manakala rakannya masih hilang. Kejadian di Rantau Panjang Kelantan itu berlaku selepas mereka dipercayai bermain air banjir petang semalam. Timbalan Ketua Polis Pasir Mas, Superintendent Nik Aminuddin Raja Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.39 petang. Panggilan daripada orang awam itu memaklumkan dua kanak-kanak perempuan lingkungan umur 11 tahun lemas bermain air banjir di Kampung Petai Dusun, Rantau Panjang. Siti Aisyah Mazi diselamatkan orang awam namun disahkan meninggal dunia di Hospital Tanah Merah. Operasi mencari dan menyelamat mangsa kedua iaitu Nur Damia Kaisara Muhammad Sabri masih giat dilakukan. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat boleh menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas di talian tertera. APM Kelantan mempergiat pemantauan di kawasan pesisir pantai berikutan fenomena angin kencang dan ombak tinggi yang boleh mencecah 4.5 meter dan dijangka berlaku sehingga esok. Pengunjung di kawasan pantai di Kota Baru, Tumpat, Pasir Putih dan Bacok juga dinasihatkan agar lebih berwaspada. Ada juga yang masih lagi nak bermain di gigi-gigi air lah. Yalah bila bercuti kan, jadi nakkan suasana lah, suasana di pantai ni. Jadi kita kena tengok jugalah, dan kita di APM ni yang meronda buat memberi nasihat lah kepada penjaga supaya tengoklah anak-anak mereka ni. Yang penting kita tak nak berlaku apa-apa yang tidak diingini lah. Pihaknya juga telah menaikkan bendera merah sebagai amaran kepada pengunjung agar tidak mendekati atau menjalankan sebarang aktiviti di pantai. Terdahulu, Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua yang turut melibatkan negeri Kelantan bermula semalam hingga esok. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan terus meningkat apabila 23 PPS dibuka di negeri itu membabitkan 4 daerah iaitu Pasir Mas, Tanah Merah, Jeli dan Gua Musang setakat pukul 12.30 hari tadi. Jadi bagi mengetahui situasi semasa banjir di Kelantan, kita bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Baik, terima kasih Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan banjir di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan kian meningkat seramai 1,895 orang daripada 546 keluarga dipindahkan ke 23 pusat pembinaan sementara PPS membabitkan 4 daerah di negeri ini iaitu Pasir Mas, Tanah Merah, Jeli dan Gua Musang setakat jam 12 tengah hari tadi. Ya, susulan hujan lebat sejak semalam lagi di Kelantan dan berlanjutan sehingga ke hari ini. Menurut Portal Info Bertanya Jabatan Kebajikan Masyarakat Kelantan setakat pukul 12 hari tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di daerah Pasir Mas paling ramai dipindahkan setakat ini dengan 5 PPS dibuka membabitkan 918 orang. Selain itu, di daerah Tanah Merah menjadi daerah kedua menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai iaitu 431 orang dan 11 PPS dibuka di daerah itu. Ia diikuti daerah Jeli dengan 280 orang berlindung di 3 PPS dan Gua Musang dengan 190 orang berlindung di 4 PPS. Berdasarkan laman web Public Info Banjir Jabatan Perairan dan Saliran JPS pula, 5 sungai di Kelantan berada melepasi paras bahaya iaitu Sungai Kelantan di Kuala Besar, Kota Baru, Sungai Golok di Rantau Panjang, Pasir Mas, Sungai Golok di Kampung Junok, Tanah Merah, Sungai Lanas di Air Lanas Tinggi dan Sungai Kelantan di Kuala Kerai. Jadi setakat itu saja info berkenaan dengan banjir di Kelantan. Saya akan memberikan info berkenaan banjir dari semasa ke semasa untuk anda penonton berita RTM. Terus bersama kami. Ingat, jangan jadikan banjir ini pesta air. Ikuti arahan yang dikeluarkan oleh Barisan Hadapan. Terus bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul.
Peningkatan penduduk terjejas banjir di Terengganu juga terus direkodkan dan setakat pukul 12 tengah hari tadi, jumlah itu telah meningkat kepada 2,427 orang. Jadi untuk perkembangan terkini banjir, kita terus saja bersama Siti Jamilah Hanim Jamil. Silakan, Siti. Ya, Miza, terima kasih. Daripada jumlah yang Miza nyatakan sebentar tadi, Dungun masih lagi merekodkan jumlah tertinggi iaitu 1,157 daripada 302 keluarga yang berlindung di 21 PPS, diikuti di Hulu Terengganu iaitu seramai 664 penduduk jas banjir berlindung di 12 PPS. Setiu pula 210 penduduk jas banjir. Daerah Kemaman sedikit meningkat kepada 357, Besut 27 dan Marang kekal 12 orang. Untuk makluman semua juga, ketika ini agensi penyelamat sedang bertungkus lumus sebenarnya memindahkan jas banjir terutama di daerah Hulu Terengganu dan juga di daerah Dungun, iaitu antara daerah yang paling teruk terjejas banjir. Dan Miza, kalau saya boleh kongsikan, untuk aras air sungai di Terengganu ini sebenarnya setakat 12 tengah hari tadi, 4 sungai utama telah pun melepasi amaran bahaya, iaitu Sungai Besut di Jambatan Keruak di Besut dan juga Sungai Besut di Kampung La, dan bagi daerah Setiu pula Sungai Nerus di Kampung Langkap serta Sungai Setiu di Kampung Besut. Dan cuaca ketika ini hujan masih lagi berterusan sebenarnya di kesemua daerah yang dinyatakan. Dan juga di daerah Kemaman, kalau saya boleh kongsikan, beberapa kampung telah mula dinaiki air. Dan namun ketika ini di kawasan seberang Tayur Kemaman masih lagi tiada pemindahan di kawasan tersebut. Namun dijangkakan lewat petang ini akan ada penduduk yang akan dipindahkan. Niza, untuk berita tengah hari ini saja dapat saya kongsikan, dan perkembangan terkini banjir akan terus saya kongsikan dalam berita wilayah petang ini. Niza, kembali pada anda. Baik, terima kasih Jamilah dengan perkembangan mengenai penduduk terjejas banjir di Terengganu. Baik, di Pahang, jumlah penduduk yang dipindahkan berkurangan kepada 155 orang tengah hari ini, dan ia selepas pusat pemindahan sementara Sekolah Kebangsaan Felda Kota Selangit 1 di Jerantut ditutup. Menurut portal info bencana, Jabatan Kebajikan Masyarakat PPS tersebut sebelum ini menempatkan seramai 75 orang penduduk terjejas banjir. Kesemua mereka kini telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing selepas banjir di kawasan itu surut sepenuhnya. Sementara di Raub, 4 PPS masih dibuka melibatkan Surau Kampung Perwas yang menempatkan 65 orang. Selain Balai Raya Kampung Pamah Kulat yang menempatkan 55 penduduk, Balai Raya Kampung Pawah Rawas 20 orang dan Rumah Pertanian Kampung Pawah Rawas 15 orang. 6 unit kedai di Jalan Kuala Ketil Pekan Lama Kedah terbakar dalam kejadian dilaporkan pukul 12.47 tengah malam tadi. Namun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Ismail Muhammad Zain, dalam kenyataan memaklumkan 3 daripada unit bangunan itu 90% terbakar, manakala 3 unit lagi hanya 5% terbakar. Sebanyak 3 jentera bomba, jentera tangki air dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS melibatkan 19 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani dan Aman Jaya dikerahkan ke lokasi kejadian dan turut membantu pasukan bomba sukarela PBS Bidong, Sungai Petani dan Bakar Arang. Punca kejadian masih dalam siasatan. Di Johor pula, seorang lelaki maut disengat tebuan tanah berhampiran Felda Tenang Hutan Simpan Jalan Temayung Segamat semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Labis, penolong penguasa bomba Muhammad Hafifi Mat Syarif berkata, kejadian dipercayai berlaku ketika mangsa sedang melakukan aktiviti sukan pemotoran. Mangsa Halmi Tahrin, 42 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan dari Klinik Kesihatan Labis. Seramai 7 anggota daripada PBB Labis digerakkan ke lokasi kejadian untuk mengeluarkan mangsa dari kawasan itu sebelum mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.
Baik, masih di Johor, 171 lelaki warga Bangladesh ditahan di Kota Tinggi pada 20 Disember lalu susulan berjalan kaki secara berkumpulan dalam keadaan mencurigakan. Tindakan diambil Jabatan Immigration susulan laporan polis yang dibuat Angkatan Tentera Malaysia. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora berkata, video memaparkan warga asing berumur 19 hingga 43 tahun tersebut berjalan kaki tular di media sosial baru-baru ini. Siasatan awal mendapati kesemua warga asing tersebut dalam perjalanan ke Balai Polis Bayu Damai untuk membuat laporan polis kerana ejen pekerjaan mereka tidak membenarkan mereka bekerja. Kesemua warga asing tersebut memasuki negara secara sah, namun ejen mereka masih belum memberikan mereka kerja setelah berada dalam negara selama 3 hingga 6 bulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Bersempena cuti perayaan Christmas yang disambut hari ini, pertambahan jumlah kenderaan dapat dilihat sejak pagi tadi di beberapa lebuh raya utama negara. Namun aliran trafik masih lancar dan terkawal. Jadi untuk perinciannya kita bersama wartawan Adia Habibullah. Silakan. Ya Miza, pertambahan bilangan kenderaan dapat dilihat melalui beberapa lebuh raya sejak pagi tadi dan untuk perinciannya kita terus sahaja ke paparan skrin di belakang saya ini. Jadi kita teruskan di lebuh raya Gua Tempurung di kilometer 305.4. Seperti yang dapat saksikan, arah utara aliran trafik agak lancar namun menghala ke selatan terdapat pertambahan bilangan kenderaan namun masih terkawal. Seterusnya kita terus ke lebuh raya Sungkai kilometer 354.4. Seperti yang dapat saksikan, menghala ke utara aliran trafik berjalan dengan lancar dan menghala ke selatan terdapat sedikit kesesakan. Dan seterusnya kita terus ke lebuh raya Seremban kilometer 276.1. Aliran trafik di kedua-dua arah dalam keadaan lancar dan terkawal. Dan seterusnya di paparan skrin terakhir kita ke lebuh raya Genting Sempah kilometer 35.3. Seperti yang dapat saksikan, menghala ke arah barat berlaku sedikit kesesakan kerana pengguna lebuh raya memperlahankan kenderaan susuran laluan yang mendaki, namun di arah menghala ke timur dalam keadaan lancar. Dan untuk perincian lanjut mengenai penggambangan aliran trafik bersempena dengan perayaan Christmas dan juga musim cuti sekolah, terus saja kita bersama dengan Puan Sharifah selaku penolong pengarah pemantauan operasi LLM. Puan, mungkin boleh share sikit jangkaan pihak LLM dengan aliran trafik yang ada untuk perayaan Christmas dan musim cuti sekolah, terutama dengan pemberian tol percuma malam ni. Alright, okey, terima kasih Adliah dari RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Christmas kepada semua yang menyambut perayaan ini. Baiklah, untuk keadaan trafik di sepanjang lebuh raya adalah lancar bermula pagi tadi. Namun begitu, jumlah trafik sehingga jam 11 pagi tadi dilaporkan sekitar 300,000 kenderaan di lebuh raya utara selatan dan sekitar 160,000 kenderaan di lebuh raya KL Karak dan lebuh raya Pantai Timur. Jumlah peningkatan trafik ini dilihat semakin meningkat dan pihak LLM jangkakan sehingga lewat malam ini trafik dianggarkan sebanyak 2 juta kenderaan di lebuh raya Plus, dan kami anggarkan esok pun sama, di mana pengguna mengambil kesempatan untuk menikmati pemberian tol percuma yang diberikan oleh kerajaan. Jadi mungkin Puan boleh share sikitlah persediaan pihak LLM dalam mendepani peningkatan trafik ni. Baiklah, pihak LLM sentiasa bersiap siaga dalam mendepani jumlah trafik yang tinggi di lebuh raya. Untuk itu, pihak LLM terdahulu telah mengeluarkan larangan penutupan lorong bagi kerja penyelenggaraan dan pembinaan bermula 20 Disember yang lalu sehingga 1 Januari 2024. Dan pihak LLM sentiasa menasihati pengguna dari semasa ke semasa untuk rancang perjalanan sebaiknya agar perjalanan menjadi lancar dengan mengikuti jadual waktu perjalanan yang telah dicadangkan oleh syarikat konsesi. Selain itu,
Syarikat konsentrasi juga telah diminta untuk memastikan sistem kutipan tol di Lebuh Raya adalah berada di dalam keadaan yang baik bagi memastikan tempoh tindakan yang diambil adalah mematuhi piagam pelanggan yang ditetapkan oleh LLM. Baik, terima kasih Puan. Jadi buat pengguna Lebuh Raya yang mungkin berniat untuk pulang semula ke kota lewat malam ini untuk mendapatkan perkhidmatan tol percuma yang akan bermula 12:01 tengah malam ini, diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan memastikan kenderaan anda diselenggara dalam keadaan baik. Seterusnya membuat persediaan mental dan fizikal sebelum memulakan perjalanan. Dan meskipun pemberian tol percuma, pengguna Lebuh Raya diingatkan untuk masih menyentuh kad touch and go ataupun melakukan transaksi smart tag ataupun RFID di plaza tol masing-masing. Dan saya kira untuk itu perkembangan langsung dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan untuk perincian seterusnya berita tengah hari, kita bersama semula dengan Miza di studio. Silakan Miza. Baik, terima kasih Adlia. Kemeriahan dan kegembiraan sambutan perayaan Christmas di Sarawak perlu dikongsikan bersama oleh masyarakat berbilang kaum. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memaklumkan ia selari dengan semangat keterangkuman sosial yang ada di negeri berkenaan. Through to the spirit of our unity in diversity, people of different religious and racial backgrounds are also sharing in the fun and joy of Christmas as a manifestation of their deep respect for the beliefs, customs and tradition of their fellow Sarawakians. Penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR antara langkah kerajaan untuk memastikan semangat perpaduan terus kukuh di negeri itu. Ia ditubuhkan bukan hanya untuk menyalurkan dana kepada institusi keagamaan yang ada di Sarawak, malah sebagai platform untuk memupuk persefahaman masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Setiap perayaan yang disambut di negara ini menjadi nadi penyatuan rakyat berbilang bangsa dan agama. Begitu juga dengan sambutan Hari Christmas yang diraikan ala Malaysia oleh penganut agama Kristian di negara ini. Laporan wartawan Nur Asmawati Harun. Sebaik sahaja melangkah masuk ke rumah milik Patrick Fang, saya dan juru kamera disambut dengan senyum keramahan setiap penghuninya. Kami turut terpesona dengan dekorasi Christmas yang sederhana. Sesuai dengan cita rasa rakyat Malaysia, tetamu disajikan pelbagai menu ala Malaysia. Pada hari Christmas, kita akan have a Christmas gathering together untuk kita exchange present semualah. And then kita invite kawan-kawan datang menyambut hari Christmas, sama-sama makan. Okey, makanan yang dihidangkan, kita ada sate, kita ada salad, ada vegetable, ada curry puff, ada nasi goreng, semua macam Malaysia lah, orang Malaysia. Bagi Patrick, yang merupakan anak jati kelahiran Muar Johor, seluruh rakyat Malaysia harus sentiasa menghargai keharmonian yang dinikmati meskipun berbilang bangsa dan kepercayaan. Pada hari Christmas, kita biasa pagi kita pergi gereja untuk doa kepada Tuhan. So kita sebagai rakyat Malaysia also kita doa semoga semua orang sehat, kita orang Malaysia boleh hidup aman damai sesama sekeluarga. Walaupun kita beragama lain, tapi kita hormat satu sama lain. So kita akan berdoa untuk Malaysia makmur, rakyat Malaysia hidup aman damai together. Sambutan Hari Christmas lebih kepada hari menyatu, meraih serta merestui ikatan kasih sayang sama manusia bagi penganut agama Kristian. Ke arah memperkasakan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini, ada baiknya kita menyantuni serta meraihkan setiap perayaan kaum dan agama di negara ini supaya perpaduan sedia ada lebih semarak dan berkekalan untuk diwarisi generasi seterusnya. Selamat menyambut Hari Christmas kepada semua penganut agama Kristian di negara ini. Nurul Asmawati Harun, RTM. Tular di media sosial,
Kononnya pemandu pengangkutan awam bakal dikenakan tindakan jika dikesan membawa warga asing tanpa izin parti. Perkara berkenaan didakwa dikeluarkan Jabatan Imigresen menerusi satu notis. Jika ditangkap, pemandu terlibat boleh dipenjara 12 bulan dan denda RM35,000. Semakan pasukan Biar Betul mendapati notis yang tersebar di media sosial itu adalah palsu. Menurut Jabatan Imigresen, tiada notis seumpama dikeluarkan pihaknya. Tindakan juga tidak akan dikenakan kepada pemandu pengangkutan awam yang membawa parti, memandangkan mereka tidak mempunyai kuasa untuk memeriksa status dokumen warga asing. Bagaimanapun, Jabatan Terbabit tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba melindungi parti. Henti sebar maklumat tidak benar. Tidak perlu cetus kegusaran. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau maklumat tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Ringgit dijangka diniagakan dalam julat 4.62 hingga 4.63 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini, dan ini berikutan persekitaran permintaan yang lebih rendah menjelang cuti Christmas dan Tahun Baru. Data ekonomi juga mungkin tidak mempunyai kesan ketara terhadap pasaran mata wang. Dalam pada itu, Bursa Malaysia dijangka meningkat semula minggu ini didorong oleh sokongan yang berterusan daripada dana asing dan situasi ekonomi yang semakin baik. Diramalkan FBM KLCI akan diniagakan dalam jajaran 1,450 hingga 1,470 minggu ini. Kutipan cukai yang efisien dan adil mewujudkan keseimbangan ekonomi. Justru pelaksanaan cukai jualan 10% ke atas barangan bernilai rendah LVJ bermula 1 Januari tahun depan dilihat mampu menambah baik sistem cukai jualan sedia ada. Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia, Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, cukai jualan yang dikenakan pada barangan yang dijual secara dalam talian ini juga membantu meningkatkan hasil kerajaan. Dan kita sedia maklum platform-platform media sosial dan sebagainya merupakan satu platform yang tak dapat kita elakkan, yang akan sentiasa digunakan. Maka kalau tiada cukai, maka mungkin wujud satu bentuk orang kata ketidakseimbangan bagaimana perkhidmatan yang diberi dan cukai yang sepatutnya dibayar. Beliau berharap melalui hasil cukai ini, kerajaan juga akan membangunkan infrastruktur yang dapat memberi manfaat kepada rakyat. Sebelum ini, Kementerian Keuangan memaklumkan cukai jualan ke atas LVG import bertujuan menangani ketirisan dalam sistem cukai jualan sedia ada dan memberi kesaksamaan persaingan bagi perusahaan tempatan. Susulan pelarasan tarif elektrik yang tidak berubah untuk tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2024, Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Samenta menyambut baik pengumuman Suruhanjaya Tenaga berkenaan. Presidennya Datuk William Ng berkata penggiat industri masih mempunyai kebimbangan dengan ketidakpastian susulan daripada mekanisme pelepasan kos-kos tidak seimbang ICPT. ICPT merujuk kepada satu mekanisme di bawah kawal selia berasaskan insentif IBR yang membolehkan kos bahan api diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga global bahan api. ICPT adalah langkah sementara untuk menangani kenaikan kos operasi dan bukan sebagai satu mekanisme bagi menjamin keuntungan syarikat tenaga negara. Israel terus melancarkan serangan ke atas Gaza dan terbaru serangan udara Zionis menyasarkan kamp pelarian di tengah Gaza mengorbankan sekurang-kurangnya 70 nyawa.
Jurucakap Kementerian Kesihatan Gaza, Ashraf Al-Qudra berkata, serangan pada lewat Ahad memusnahkan beberapa rumah di kamp pelarian Al-Makhazi. Angka kematian dijangka meningkat. Dalam kejadian berasingan, 10 sekeluarga terbunuh dalam serangan Israel di kediaman mereka di kamp Jabalia di utara Gaza. Angka korban akibat serangan berterusan Israel sejak 7 Oktober lalu terus meningkat, mencecah 20,000 orang. Menurut pengarah Hospital Abu Yusuf Al-Najjar di Rafah, Dr. Marwan Al-Hams, kira-kira 70% daripadanya melibatkan wanita dan kanak-kanak. Ramai pesakit terpaksa dirawat di lantai hospital berikutan kekurangan katil. Statistik terbaru yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Gaza menunjukkan 20,057 orang maut dan 53,320 orang lagi cedera. Masih banyak perlu diperbaiki, itu tegas Ketua Jurulatih skuad bawah 23 tahun B23 negara Juan Torres Garrido menjelang aksi persahabatan kedua menentang China esok. Dan jelas belau sebahagian serangan akan menjadi tumpuan utama pasukan. Biarpun berjaya menewaskan China dengan kemenangan 1-0 pada aksi pertama di Shanghai Sabtu lalu, namun itu belum cukup mengembirakan Garrido. We will review the game, we will check everything like we usually do, and we try to keep improving a bit more maybe on the attacking side, reaching more times the opposite box, and overall remaining a bit more compact generally. But I think after watching the game on video, we will know what specifically can or must work from the next days. Sementara itu, Ketua Pasukan Mukhairi Ajmal Mahadi turut mengakui masih banyak ruang boleh diperbaiki sebelum aksi kedua. Saya rasa taktikal dah baik, dah jadi, cuma kita perlu patient lah sikit dengan bola. Dan saya harap kita dapat kompos lagi dengan bola, cuba sesuaikan diri dengan bola, dan saya harap pada next match ni kita buat yang lebih baik lah. Aksi Liga Bola Sepak Institut Pengajian Tinggi IPT 2023 Division 2, Akademi Matahari AMD muncul juara Liga Division selepas menewaskan UiTM Negeri Sembilan UiTM NS 2-0 di Stadium Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru Johor. Kejuaraan Division 2 itu membolehkan AMD meraih kemenangan wang tunai RM7,000 serta menjulang piala pusingan dan piala iringan. Dalam aksi tersebut, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dengan gol pertama perlawanan dijaringkan Muhammad Airil Husaini Yusof pada minit ke-28. Babak kedua menyaksikan UiTM NS berusaha menyamakan kedudukan, namun nasib tidak menyebelahi pasukan itu apabila AMD menambah jaringan menerusi Muhammad Hakim Muhammad Hassan pada masa kecederaan. Muhammad Hakim turut muncul penjaring terbanyak Liga Division tersebut selain dinobat pemain terbaik. Baik, paparan itu mengakhiri berita tengah hari dari Sungai Kesekara. Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.